Tumpuan dari negeri di bawah Bayu mengenai keyakinan terhadap kerajaan perpaduan merealisasi pelaksanaan MA63. Perincian lanjut bersama Suaran Shah. Suaran, teruskan. Ya, Otto. Sabah menzahirkan keyakinan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melaksanakan sewajarnya Perjanjian Malaysia 1963 MA63 seperti yang diharapkan oleh rakyat negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, sejak mengambil tampuk pemerintahan negara, rakyat Sabah dan kerajaan negeri merasakan perubahan yang lebih baik di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar, terutama usaha ke arah merealisasikan MA63. Datuk Haji G berkata, Perdana Menteri turut menunjukkan komitmen yang tinggi dan kesungguhan untuk memajukan negara khususnya dalam bidang ekonomi. Ini termasuk memperhebatkan inisiatif untuk menarik pelaburan luar yang lebih banyak ke negara ini. Sehubungan itu, kerajaan negeri di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS berdiri teguh di belakang pimpinan Perdana Menteri dalam menjayakan agenda pembangunan kerajaan perpaduan madani. Datuk Haji G menyatakan demikian ketika berucap pada Himpunan Perdana Rakyat Keadilan Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu yang dirasmikan Datuk Seri Anwar. Beliau turut menghargai dan menyanjungi tinggi peranan yang dimainkan ADUN Pakatan Harapan PH Sabah dalam menstabilkan keadaan politik Sabah yang bergolak awal tahun lepas. Sokongan itu telah memungkinkan kerajaan Sabah terus berfungsi demi kebaikan bersama. Seramai 14,000 orang terdiri daripada ahli PKR dan komponen PH menghadiri himpunan perdana ini. Datuk Seri Anwar turut menyempurnakan pelancaran deklarasi Kinabalu. Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM Cawangan Sabah disaran melaksanakan lebih banyak program dan inisiatif memupuk pembangunan arkitek muda di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, bakat arkitek muda perlu diasah demi masa depan negeri dan pembangunan kerjaya arkitek di Sabah. Datuk Dr. Joaquim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata, menjadi tanggungjawab PAM Sabah membimbing arkitek muda ini dengan sumber dan peluang supaya mereka dapat berkembang. Beliau berucap dalam majlis makan malam ke-47 dan penyampaian anugerah PAM Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Dr. Joaquim berkata kerajaan negeri komited menyokong komuniti arkitek kerana mereka berperanan penting dalam meningkatkan kualiti hidup melalui reka bentuk dan kreatif seni bina. Arkitek bukan sekadar membina bangunan, malah berperanan dalam memastikan keseimbangan, membina struktur melengkapi persekitaran sejajar keperluan masyarakat yang sedang membangun. Sebanyak 8 kategori berprestij disampaikan dalam majlis ini. Naik taraf daerah kecil paitan kepada daerah penuh akan membawa lebih banyak pembangunan ke daerah tersebut. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata impian itu direalisasikan hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk pemimpin, pegawai kerajaan dan penduduk yang mendukung usaha itu. Amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana niat kami, cita-cita kami untuk menaik taraf daerah kecil paitan ini menjadi daerah penuh tercapai. Selepas saja pewartaan, maka kita akan mengajukan jabatan-jabatan terpenting untuk menduduki lebih awal di pejabat daerah paitan ini kelak. Datuk James yang juga adun suku ditemui pemberita dalam majlis kesyukuran sempena penaiktarafan daerah kecil paitan ke daerah penuh. Beliau berkata satu pelan pembangunan untuk daerah paitan dalam jangka masa 5 tahun telah dirancang. Antaranya bagi membina bandar baharu paitan yang lebih efisien dan kondusif, seterusnya menoktah miskin tegar di daerah berkenaan. Sementara itu, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata penaiktarafan itu dapat mempertingkat perkhidmatan kepada rakyat di daerah paitan. Kita akan membincangkan untuk penambahan beberapa jawatan di samping menaik taraf jawatan ADO itu sendiri kepada pegawai daerah daripada grade 48 kepada grade N52 dan kita jangka sekitar 10 hingga 13 jawatan baru akan diwujudkan bagi memastikan daerah paitan ini nanti dapat
berfungsi dengan sebaik yang mungkin. Pengisytiharan rasmi bagi naik taraf paitan kepada daerah penuh diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor pada 30 Mac 2024. Sementara itu, penduduk ditemui melahirkan rasa syukur terhadap keprihatinan kerajaan menaik taraf paitan kepada daerah penuh. Mereka berharap naik taraf itu akan mempercepat pembangunan di daerah berkenaan. Ini akan membuka lembaran baru untuk daerah ini untuk mengurak langkah. Maksudnya di sini, daerah ini kena bersedia untuk khususnya perkhidmatan yang untuk kepada masyarakat, pentadbiran ataupun perkhidmatan kerajaan kepada rakyat di Paitan ini akan tertumpu di Paitan. Terima kasih kepada kepimpinan tertinggi negeri Sabah yang diketuai oleh Datuk Seri Panglima Haji Nur kerana telah meluluskan daerah kecil Paitan kepada daerah penuh. Juga sabas dan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk James kerana telah berjaya membawa satu sinar baru harapan dengan wujudnya daerah penuh ini. Berharap seiring dengan penaiktarafan ini, yang pertama dapat mempercepatkan lagi proses pembinaan asrama dan rumah guru. Yang kedua, dapat memperkasakan lagi taraf pendidikan di daerah ini agar tetap berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan daerah-daerah yang lain. Hampir 2,000 masyarakat Paitan menghadiri majlis kesyukuran sempena penaiktarafan daerah kecil Paitan ke daerah penuh di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan. Advokasi mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA63 perlu dilaksana secara berterusan agar masyarakat lebih memahami isi dan kandungan perjanjian itu. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS, Datuk Dr. Ramza Dambul berkata, hasil pengujian pandangan secara dalam talian yang dilaksana IDS mendapati pengetahuan rakyat negeri ini tentang MA63 masih rendah. Datuk Ramza menjelaskan hanya 30% responden memahami isi kandungan MA63, kebanyakannya generasi muda. Sebenarnya kita mengujilah tentang bagaimana pandangan mereka tentang MA63. Kita dapati bahawa sebenarnya semua orang aware tentang perkara ini, tetapi substans di dalam dia itu memang kurang. Datuk Dr. Ramza ditemui pemberita RTM dalam forum MS63 implikasi kepada wilayah Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, peserta forum ini melihat pentingnya generasi masa kini mempunyai pengetahuan dan kesedaran mengenai MS63. Ilmu mengenai Perjanjian Malaysia ini, dia adalah ilmu berkenaan asas perlembagaan kita. Dan apabila kita tahu apa dalam asas perlembagaan yang memberi kita sense of identity dan terutamanya pada kita punya generasi yang muda. Dan inilah sepatutnya hasrat masyarakat dan khususnya rakyat di luar bandar tentang kepahaman MA63 dan perkara-perkara yang lain berkaitan dengan 63. Antara tajuk yang dibentangkan termasuklah MS63 implikasi kepada sosioekonomi wilayah Sabah, MS63 kesedaran dan kefahaman rakyat Sabah dan MS63 perjuangan pemimpin Sabah terdahulu hingga sekarang. Lebih 560,000 pelajar institusi pengajian tinggi IPT, pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta usahawan di seluruh negara berjaya dilatih menerusi program E-Usahawan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Pengurusinya Said Ibrahim Said Noh berkata, program itu telah menjana jualan terkumpul melebihi 1.26 bilion ringgit. Daripada jumlah itu, hampir 43,000 melibatkan usahawan di negeri ini dengan jualan terkumpul hampir 52 juta ringgit. Said Ibrahim ditemui pemberita selepas perasmian program Jelajah Saya Digital at Kota Kinabalu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah disempurnakan Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Chan Fong Hin. Kempen Saya Digital merupakan program utama MDEC dalam usaha memperkasa ekonomi digital termasuk di kawasan luar bandar. Dalam pada itu, Said Ibrahim berkata MDEC turut melaksana program pemerkasaan pengetahuan dan kemahiran pengguna agar tidak terjebak dalam penipuan dalam talian.
ada perkongsian daripada BDRM, ada perkongsian daripada cyber security kadang-kadang yang bersama dengan jelajah kita untuk kita terangkan kepada rakyat supaya jangan mudah-mudah untuk percaya, dan pada masa yang sama ada kaedah cara-cara untuk kita tangkis daripada tertipu, terutamanya data-data kita. Dianggarkan lebih 10,000 pengunjung hadir dalam program tersebut yang berlangsung sehingga hari ini. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan Otto. Terima kasih Suran langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.